Salam sayang, salam sembang santai. Bersama kita untuk sembang santai istimewa ini adalah seorang legenda bola sepak Pulau Pinang dan Malaysia, Datuk Syukur Saleh. Dan turut bersama kita adalah Abang Zabidi Sultan daripada Legacy Legenda. Datuk Syukur Saleh, terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini. Datuk anak kelahiran Tanjung Bunga. Boleh Datuk ceritakan sedikit penglibatan Datuk dalam bola sepak Pulau Pinang dan Malaysia? Saya mula main bola sepak ni dia dekat muda. Dia umur 6 tahun dah dia main bola sepak dah. Itu di Tanjung Bunga dah, di Padang Tanjung Bunga. Mula itu dia meningkat main untuk sekolah dan seterusnya untuk waktu Piala Beli dan pada tahun 66 main untuk Piala Beli dan 67 dia dipilih untuk buat negara sendiri main bola Pinang, di mana pada tahun 67 saya patut bangga kerana ada Pulau Pinang, kerana Pulau Pinang adalah orang yang pertama lepas melawat Indonesia lepas komunisasi. Okey. Lepas komunisasi. Orang Malaysia pertama yang melawat dia Pulau Pinang. Masa tu lawatan dibuat di Medan kan Datuk? Lawatan ke Medan kan? Medan Malaysia. Tahun 67. Okey, teruskan Datuk, teruskan. Dan tentu juga saya bermain untuk pasukan negeri 67. Dan 68 kita masuk final Piala Malaysia. Di mana kena touching dengan Selangor. Itu kali lupa 8-1 lah. Kena dengan Selangor, final Malaysia Cup. Dan saya bermain untuk Pulau Pinang selama 18 tahun lah. Sampai 84. Datuk main hanya untuk pasukan Pulau Pinang, betul tak Datuk? Hanya untuk Pulau Pinang, saya tak pergi mana. Hebatlah Datuk, hebat. Susah dah nak cari player macam Datuk. Masa saya tukar kerja di Sungai Petani, Kedah ada bagi tawaran untuk main untuk Kedah. Tapi saya lebih baik saya main Pulau Pinang. Dari Sungai Petani main Pinang dekat sikit. Dan saya naik Piala Sakjoh sendiri. Saya masih main untuk Pulau Pinang. Terbaiklah Datuk. Saya sebenarnya dah baca habis buku Datuk. Dan saya ingin memaklumkan kepada peminat-peminat di luar sana. Bila Datuk main bola, Datuk turut bekerja dengan lembaga elektrik negara. Betul tak Datuk? Betul. Lepas itu, habis kerja, Datuk travel daripada Sungai Petani, mai ke Pulau Pinang, habis training, balik ke Sungai Petani. Boleh Datuk kongsikan sedikit pengalaman tersebut?
Memanglah dia keluar ofis awal sikit, dia minta kebenaran dapat keluar awal sikit. Jadi selalu keluar cerah, balik gelap lah. Jadi semasa balik tu dulu mana ada habis, tak ada habis. Tahu sajalah balik motor ni gelap gelap. Dan selalunya saya tunggu kereta lah. Ada kereta yang untuk dia potong saya ikut belakang dia lah. Okey, sebagai player, Datuk berkhidmat begitu lama dengan Pulau Pinang, 18 tahun. Apa memori terindah Datuk bersama pasukan Pulau Pinang? Memory Yes. saya nak kata 74 lah, 74 yang mana Pulau Pinang masuk pada dengan Perak di Pulau Pinang. Piala Malaysia lah. Di mana kita menang 2-1 dengan Perak. Itu memori terbaik lah untuk Pulau Pinang dalam Piala Malaysia lah. Betul Datuk. Itulah kali terakhir pun Pulau Pinang memenangi Piala Malaysia 1974 dan Ya, sinonim keramat roh pada ketika itu. Betul tak Datuk? Ya, betul. Okey. Pak, sekarang mari kita bercakap tentang penglibatan Datuk dengan pasukan Malaysia kita. Datuk bermain untuk Malaysia secara officialnya 215 caps. Betul Datuk? Betul. Okey. Sudi Datuk kongsikan memori terindah Datuk bersama pasukan negara Malaysia kita. Yang masa keemasan pasukan Malaysia ni 70 sampai 80. Di mana pada tahun tu kita menang SEA Games, Piala Gangsa, Gangsa kita dapat di Sukan Thailand, Indonesia di Thailand. Itu lain tu tahun 80 lah. 80 kita menang, kita layak ke Sukan Olimpik Moskow. Lepas tu yang SEA Games tu kita menang lah. Tak tahu tengok dari Merdeka Tungan lah. Dahsyatlah Datuk. Saya kena tabik Datuk dengan generasi Datuk pada ketika itu. Bukan saja Datuk, generasi masa tu generasi tergemilang Malaysia. Datuk Arwah Mokhtar Dahari, Datuk Santok Singh, Datuk Suo Chin Han, Arumugam. Datuk sudi kongsikan bagaimana pengalaman bermain dengan player-player hebat begitu. Itu kita sebagai family. Jadi apa saja kita perhati tu di luar lah. Masa Padang ni kita satu hati lah. Itu yang kita dapat pemain satu pasukan yang mantap lah. Betul. Tengok, itu yang penting Datuk. Family itu yang akan membawa kita ke kegemilangan. Betul tak Datuk? Betul. Okey, Datuk juga baru disenaraikan dalam FIFA Century Club. Apa perasaan Datuk? Saya rasa bangga lah salah seorang daripada pemain Malaysia yang disenaraikan dalam Century Club tu. Dan bukan senang nak dapat 163 cap tu. Di mana pengguna sebanyak 10 tahun. Aku dapat cap 163. Okey, hebat. Lagi satu sejarah untuk peminat-peminat di luar sana. Bila saya baca buku Datuk Syukur Saleh, General Padang. Datuk pada 1982 merupakan pemain, pengurus dan jurulatih pasukan ketika Pulau Pinang memenangi liga pada ketika itu. Sudi Datuk kongsikan. Sebenarnya saya ni masalah. Saya pegang jawatan sebagai kapten pasukan. Jadi tentang arahan tu tak ada salah. Yang dia macam pentadbiran tu di orang yang buat. Bagi saya pasukan tu yang terbaik saya bentuk lah. Di mana
Masa tu dia main gunakan kepedasan bola tepi. Winger. Kena belah kanan Johari Maina dan belah kiri Nasir Adnan. Dan tengah Chen Luho dan Samudi Hassan. Dan saya guna kepedasan belah tepi ni untuk crossing untuk Samudi dan Chen lah. Hebat Datuk, hebat. Okey, apa nasihat Datuk kepada pemain-pemain generasi ke abad 21 ni? Saya mesti ada dedikasi lah. Kalau tak ada dedikasi tak susah. Kalau main dah nak terima gaji lah, tak guna. Itu kita mesti ada matlamat kita. Apa kita main bola sepak ni untuk tuju ke mana? Selalunya sebagai pemain amateur ni kita punya tumpuan kita dapat bermain dalam Olimpik. Betul. Olimpik dan yang tertinggi World Cup lah kan. Betul. Sekarang ni dah profesional ni mesti ada matlamat kan. Kalau tak ada matlamat tak guna lah. Kalau cakap nak menang Piala Malaysia tak payah main lah. Sebagai pemain saya sebagai pemain mesti ada matlamat tertinggi. Sebagai pemain. Kalau kita punya permainan kita tu meningkat. Kalau kita kena usahakan ke tahap tu. Kalau tidak susah lah. Kalau saya tengok dengan standard dalam Liga Malaysia pun tak tinggi. Betul. Kalau bagi kalau dulu kita sebagai pemain amateur, pemain kita lebih mantap lagi. Betul. Okey Datuk. Saya sebenarnya rasa bertuah sebab saya dapat beli buku Datuk Syukur Saleh General Padang. Ini bukunya, buku yang ditulis dan dihasilkan oleh Legacy Legenda. Saya nak tanya Datuk, apa perasaan dan harapan Datuk apabila buku dan perjalanan hidup Datuk ni telah dibukukan? Ya, saya berterima kasih pada kawan yang dapat saya lah. Jadi Sultan yang telah mengusaha. Pertama dia ada minat, dia ada passion. Passion, yes. Buat buku ni dia tak boleh lah. Dan kedua dia ada dari mata kewangan. Dan inilah perjalanan dia akan datang lah. Betul. Untuk mereka maknanya tengok balik apa yang perlu untuk menjadi seorang pemain yang berkaliber. Betul. Tapi Datuk, lepas saya baca buku ni, saya rasa untuk semua peminat pasukan bola sepak Malaysia, ini adalah satu buku yang wajib dibeli oleh semua. Disebabkan buku ini menceritakan dan menangkap zaman kegemilangan pasukan Malaysia sendiri. Betul tak Datuk? Ya, betul. Okey Datuk. Datuk, terima kasih kerana bersama kita untuk sembang santai ini Datuk. Datuk jaga diri baik-baik dan saya mengharapkan Datuk akan tetap meneruskan menyokong pasukan negeri Pulau Pinang. Ya, itu sekali. Saya masih bermenang. Saya bermain untuk 18 tu bermenang. Saya nyokong Pulau Pinang. Datuk tu sendiri. Okey Datuk, thank you Datuk. Abang Zabidi Sultan, terima kasih kerana bersama kita
untuk Sembang Santai edisi khas ini. Terlebih dahulu Abang Zabidi, ingin saya mengucapkan tahniah dan terima kasih sebagai seorang penyokong pasukan Malaysia kerana telah membukukan perjalanan hidup dan zaman kegemilangan Datuk Syukur Saleh yang pada ketika itu juga zaman kegemilangan pasukan Malaysia. Sudi Abang Zabidi ceritakan sedikit latar belakang abang. Pertama kali terima kasih kerana menjemput saya dan Datuk Syukur ke Sembang Santai ni. Buku ni adalah untuk niat kami adalah untuk memperjuangkan satu gerakan, kami panggil satu gerakan untuk memartabatkan kedudukan legenda sukan. Jadi kami buku ini adalah buku bersiri yang akan merangkumi segala sukan utama dalam Malaysia seperti bola sepak, hoki, badminton, olahraga. Dan kami akan mempertanggungjawabkanlah legenda-legenda sukan dari sukan yang saya beritahu tadi. Dan adalah baiknya kita buka langkah yang pertama dengan acara sukan bola sepak. Betul. Dan yang kita pilih, kita memang duk study lah kan, siapa yang boleh kita angkat sebagai ikon bila kita yang sinonim dengan bola sepak, yang telah banyak berjasa, yang telah banyak berkorban demi acara sukan. Kalau bola sepak, saya rasa Datuk Syukur Saleh, nama Datuk Syukur Saleh, tak ada siapa yang dapat pertikaikan lah. Betul. Okey, saya tertarik bila baca buku Datuk Syukur Saleh General Padang, yang mana Abang Zabidi pada muka surat permulaan menyatakan buku ni juga adalah dedikasi buat Abang Zabidi, iaitu Allahyarham Sultan Ismail, yang telah memperkenalkan dunia bola sepak kepada Abang Zabidi. Zaman tu juga 70-an 80-an, zaman kegemilangan Pulau Pinang juga, betul tak? Betul. Okay. Betul. Abang sudi kongsikan pengalaman dan memori manis ketika itu sebagai seorang peminat. Masa tu macam saya tulislah sedikit nota di dalam buku tu kan. Saya memang dedikasi ini untuk arwah abah saya, yang kami ni dulu dekat Yahudi Road tu Jalan Zainal Abidin sekarang ni. Okey. Kami akan jalan kaki, kami berdua jalan kaki ke Stadium Bandaraya untuk tiap game, home game Penang. Saya rasa pertalian hubungan saya dengan abah saya tu banyak bersembang tu masa berjalan kaki. Lebih-lebih lagi bila masa waktu balik lah. Dan bila dalam suasana dulu tu saya rasa sungguh berlain. Betul. Walaupun masa tu saya masih kecil, saya masih sekolah rendah, saya masih ingat stadium tu sentiasa penuh. Kalau boleh tengok dalam buku tu, foto tu tunjuk orang akan bergayut di mana-mana tempat yang ada lah. Dan ada orang akan carry flag round the stadium. Watak-watak yang saya boleh ingat masa tu, selain daripada Datuk Syukur Saleh, Penjaga Gol Rahim Muhammad, arwah Datuk Namat, Isa Bakar, Ali Bakar, Syahrudin Abdullah, Muhammad Bakar masa tu. Tapi yang saya nak kongsikan sedikit lah, ini walaupun bukan tentang Datuk Syukur, tapi bila kita interview ramai-ramai orang pemain bola sepak di Pulau Pinang ni, Nama Abdullah, arwah Datuk Nama Abdullah, saya ni memang takut. Masa first time nak tengok nak jumpa Nama Abdullah tu memang takut, rasa getar. Kerana perwatakan yang ada di Padang waktu tu dengan misal tebalnya, dengan permainan kerasnya tu, bila first time nak jumpa tu memang rasa gabra sikit lah kan, walaupun kita dah berumur. Tapi bila dah dapat bersembang itu memang sempoi lah. Betul. Tengok, saya tertarik tau bila Abang Zabidi kata sanggup berjalan daripada Jalan Zainal Abidin ke stadium yang berada di Datuk Keramat. Itu bukannya satu perjalanan yang dekat sebenarnya, tapi menunjukkan dedikasi peminat zaman tersebut.
Dan sekarang ni dedikasi peminat kita tidak begitu sebagaimana zaman 70-an. Betul tak? Mungkin zaman juga berbeza. Zaman juga berbeza. Bila saya katalah, kalau dulu saya tak terasa pun begitu jauh jarak dari stadium dan rumah saya yang di Jalan Zainal Abidin tu. Tapi kalau saya tengok lihat balik sekarang, itu bukan main-main jauh je juga kan. Jalan kaki pergi dan balik. Betul. Okey, saya juga nak tanya Abang Zabidi ni. Dalam perkara-perkara yang telah dibukukan dalam buku ini, apakah memori yang paling menyentuh hati Abang Zabidi? Memori Datuk Saleh dalam buku ni. Pulau Pinang kini berada di fasa 2 Pelan Pemulihan Negara. Namun, ingat bahawa virus sentiasa berada di depan pintu kita. Walaupun kita telah mendapat 2 vaksin lengkap, tidak bermakna kita bebas dari tidak dijangkiti oleh virus COVID-19. Kita haruslah memastikan SOP dipatuhi untuk memastikan diri kita bebas daripada COVID-19. Selain proses vaksinasi, kit ujian kendiri COVID-19 diedarkan kepada rakyat melalui pejabat ADUN dan ahli parlimen masing-masing. Since the COVID-19 pandemic began, we put effort to heighten the health, hygiene and safety aspect of our mall to ensure we create a safe environment for the community in Penang. Sekiranya COVID-19 diisytihar sebagai endemik, bermakna virus ini akan kekal menjadi sebahagian kehidupan harian kita, sebagaimana sesama ataupun flu. Jadi kita perlu bersedia untuk hidup bersama virus ini. We are fully vaccinated and practice strict hygiene and safety SOP to ensure we provide a safe shopping environment in serving our community effectively. We are glad to see that many of our customers are now adopting the new norm by making pre-order online, then pick up from our restaurant later. Bagi mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, kami hanya menerima pelanggan yang lengkap 2 dos vaksin dan melepasi 14 hari. Anggota-anggota kami akan memastikan semua SOP dipatuhi. Penguatkuasaan dan garis panduan terhadap pematuhan SOP dijalankan pada setiap masa, melibatkan semua individu serta sektor di negeri ini. Saya berharap semua rakyat Pulau Pinang bersama-sama berusaha membendung penularan wabak dengan kekal berdisiplin dan patuhi SOP agar kita dapat bangun dan memulihkan semula kesihatan dan keselamatan awam serta ekonomi negeri kita. Lindung diri, lindung semua. Rakyat Pulau Pinang, kita jaga kita. Pastikan diri lengkap divaksinasi. Penang lawan COVID-19. Kita pasti berjaya. Banyak yang kami berkongsi dari awal. Saya juga terima kasihlah kepada Datuk Syukur Saleh dan keluarga kerana banyak kami berkongsi dari awal dan beliau memang saya boleh lihat saya anggap Datuk Syukur Saleh ini sebagai sahabat, sebagai adik pun ada, sebagai anak pun ada. Tapi tegas orangnya. Dengan saya pun memang tegas. Saya boleh nampak disiplin karakter dia. Tapi nak melawak pun boleh melawak. Alright. Okey, tengok matlamat Abang Zabidi cukup terang. Adalah untuk memartabatkan bola sepak di Malaysia dan Pulau Pinang. Ingin saya tanya, kalau bagi peminat-peminat di luar sana, sekiranya mereka ingin membeli buku ini, cara-cara pembelian tu bagaimana? Buku ni dah kami siapkan dari bulan Mei dulu. Okay. Dan sepatutnya buku ni dilancarkan dengan rasmi oleh Menteri Belia dan Sukan dan Presiden APM pada akhir bulan Mei. Tapi disebabkan tekanan SOP pandemik COVID-19 terpaksa ditunda. Tapi kami telah sentiasa berbincang semula dengan APM dan TBS mencari waktu yang sesuai.
untuk melancarkan buku ini dengan rasmi. Dan buat masa ini kami hanya bergerak secara perlahan melalui online lah. Kalau siapa yang sudi membeli di talian www.legacy.legacylagenda.com. Tadi memang objektif kami ialah memartabatkan kedudukan legenda sukan, dan juga satu lagi ialah memartabatkan khazanah sukan Malaysia. Berkatakan khazanah sukan ni terdiri daripada bahan-bahan rujukan dan informasi sukan, dan kami telah membina arkib. Legasi Legenda telah membina arkib tersendiri mengenai jersey-jersey yang dipakai, mengumpul jersey-jersey yang dipakai oleh pemain, pingat-pingat mereka yang perolehi, dan lain-lain memorabilia sukan lah, bukan saja bola sepak. Yes. Sebenarnya Datuk, Abang Zabidi, buku Datuk Syukur Saleh adalah beberapa buku-buku yang first in the market sebagai seorang pemain bola sepak Malaysia. Namun demikian, seingat saya ketika zaman saya belajar di England, boleh dikatakan almost each player profesional yang main akan membukukan perjalanan hidupnya. Kerana itu saya respect Abang Zabidi dengan tim Abang Zabidi kerana telah membuat batu lonjatan ini, yang mana this is the first of many, saya percaya. Sebelum khazanah pemain kita masih berada dengan kita, contohnya Datuk Santo, Datuk Socin An yang masih berada dengan kita. Saya juga turut mengharapkan memori mereka, pengalaman mereka akan turut dibukukan. Dan saya rasa kita sebagai penyokong, kita perlulah menyokong sepenuh-penuhnya kerana mereka telah pun mendedikasikan hidup mereka untuk memberikan yang terbaik untuk pasukan Malaysia kita. Apa kata Abang Zabidi? Betul. Ini Tuan dah baca buku. Saya rasa antara matlamat itu dah sampai. Saya bersyukur kerana itulah harapan kami di Legasi Legenda agar pengorbanan dan perjuangan mereka dapat menjadi sumber inspirasi kepada generasi yang akan datang, supaya mereka dapat melonjakkan lagi untuk mendapat kecemerlangan yang lebih. InsyaAllah kami akan teruskan perjuangan ini. Seperti yang dikatakan tadi, kalau di luar negara memang mereka menghargai legenda-legenda sukan mereka. Tapi insyaAllah saya percaya peminat di sini juga, cuma kita ni tak memberi. Kan saya pun tak boleh menyalahkan peminat-peminat kerana siapa yang sebelum ini membuat begitu. Kalau saya lihat di social media kami, di Facebook, di internet dan IG, rata-rata saya boleh katakan ramai yang tidak tahu mengenai pencapaian kita yang dahulu. Betul. Bukan saja bola sepak tapi acara sukan yang lain. Betul ke kita pernah menang ni? Hebatnya kita. Kan? Jadi saya rasa ini juga memberi semangat kepada tim Legasi Legenda untuk meneruskan perjuangan. Cuma saya mengharapkan di sini, harapan saya agar korporat yang besar, korporat yang besar ataupun individu untuk menyalurkanlah sokongan untuk gerakan kami. Kami membuat ini bukan yang mudah. Untuk buku Datuk Syukur Saleh ini kami siapkan dalam masa 3 tahun. Lebih daripada 3 tahun. Uniknya buku, saya nak tunjuk uniknya buku Datuk Syukur Saleh ini, kerana kami menemu buat bukan saja rakan pasukan Datuk Syukur, tapi yang kami panggil lawan dia, kan, apa pandangan mereka terhadap insan yang bernama legenda Datuk Syukur ini. So kalau nak tahu kena dapatkan buku lah. Betul. Okey. Saya sebelum kita mengakhiri untuk pagi ini, saya ingin menanyakan Abang Zabidi. Ada abang mempunyai apa-apa kata-kata semangat untuk penyokong-penyokong setia pasukan Pulau Pinang dan pasukan Malaysia? Kita harus naik turunnya pasukan ni biasa, tapi apapun kita harus berada di belakang pasukan
baik kepada Penang Haria ataupun Harimau Malaya sendiri. Cuma saya dulu tu kalau kita tak perlulah memaki hamun atau mengeluarkan kata-kata keji. Cuma macam Datuk Syukur tadi beritahu, semua ni adalah sebagai satu family, ya. Satu family di mana pasukan dan yang bermain di padang dan kita yang di teras patutnya bersama pasukan. Tapi saya boleh nampak di Bukit Jalil hari tu, kalau pasukan Malaysia main memang penuh, memberi sokongan yang hebat. Begitu juga di Pulau Pinang. Semoga pandemik ni, COVID ini beransur pulih. Betul. Dan kita sama-sama dapat membadiri stadium sekali lagi lah. Abang Zabidi, terima kasih. Saya hari ni rasa bertuah sebab dapat duduk dengan insan macam Abang Zabidi ni yang telah mendedikasikan untuk memartabatkan perjalanan hidup legenda-legenda kita. Dan saya juga amat bertuah pagi ini dapat duduk bersama Datuk Syukur yang juga seorang jewel permata Malaysia. Dan saya mengharapkan kita dapat melahirkan lagi banyak player-player ibarat Datuk Syukur Saleh. Terima kasih Abang Zabidi dan terima kasih Datuk Saleh. Memburu dengan pantas untuk menerkam